Tapi tim MP tu cuma dapat bertahan seminggu je dalam rumah tu. Lepas tu mereka pindah keluar. Skuad Robert hairan jugalah. Robert sempat tanya pada seorang MP tu kenapa mereka keluar. Katanya malam-malam mereka dengar bunyi tapak kaki berlari-lari. Pintu buka tutup dihempas dengan kuat sampai nak tercabut pintu tu. Nak tidur pun tak tenang. Tapi Robert ada terdengar cerita juga dari beberapa MP lain. Mereka ternampak budak-budak dalam rumah yang mereka duduk tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsikan 4 kisah seram yang dialami oleh tentera dari luar negara Malaysia. Dari kisah kira terlebih seorang hingga kisah makan dekat kedai yang dah usang. Alah, macam kisah negara kita jugalah. Malam elok je kedai tu buka. Bila siang, rupa-rupanya kedai buruk. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 2020, masa ni COVID-19 tengah melanda. David dan beberapa orang ahli keluarga dia ada buat video call memandangkan dah lama tak buat perjumpaan keluarga sebab COVID-19. Pakcik David pun ada sekali. Mereka panggil Pakcik Bob. Dia seorang askar pencen yang berkhidmat untuk Peru. Tiba-tiba Pakcik Bob buka cerita pengalaman dia. Sebab dia cakap dia kan dah warga emas. Kalau dia meninggal sebab COVID, sekurang-kurangnya dia dapat kongsi pengalaman yang dah bertahun-tahun dia pendam ni. Peristiwa ni jadi lewat tahun 1980-an. Pakcik Bob ketuai 18 orang askar bersenjata berat untuk menentang pengganas yang menyorok dalam hutan Amazon pada waktu tu. Misi pasukan Pakcik Bob masa tu untuk ke sebuah pekan kecil di daerah Pucallpa yang dikuasai oleh kartel dadah. Jadi pasukan Pakcik Bob akan buat serangan hendap ke atas kartel tu, tapi nak pergi situ mereka kena rentas hutan dulu. Pasukan Pakcik Bob mulakan misi mereka pada lewat malam. Mereka kena berjalan lebih kurang 12 km dan dijangka akan sampai ke pekan tu pada waktu subuh. Pakcik Bob ingat lagi, walaupun malam tapi keadaan masa tu agak terang sebab bulan tengah mengambang. Dekat pertengahan jalan dalam 6 km, Pakcik Bob arahkan semua ahli kumpulan dia berhenti untuk buat kira-kira lah head count dalam gelap. 1, 2, 3, kira punya kira. Tiba-tiba jadi 19 orang. Terus semua orang senyap. Tak puas hati punya pasal, Pakcik Bob panggil pasukan dia berbaris. Lepas tu Pakcik Bob suruh muka sorang-sorang. Memang sah, ada 19 orang. Cuma yang peliknya, orang ke-19 tu muka dia sebiji macam orang yang ke-18. Termasuklah dengan kelengkapan pakaian celorin dekat muka. Yang nombor 18 pandang nombor 19. Kedua-dua terkejut dan dua-dua pula saling mengaku, "Sayalah askar yang sebenar." Pakcik Bob terkejut juga sebenarnya, tapi akhirnya dia dapat satu idea. "Baik, kalau macam tu, cuba beritahu aku, apa nama samaran yang kau guna selama ni?" Yang nombor 18 terus jawab dan jawapan dia betul. Tapi nombor 19 berdiri je, diam membisu dengan muka tak ada emosi langsung. Kesemua 18 tentera yang berbaris panjang tadi terus bergerak menghadap nombor 19 tu dan bersedia dengan senapang masing-masing. "Kau ni siapa? Siapa hantar kau kat sini?" tanya Pakcik Bob. Tapi tak ada jawapan. Dia diam je. "Kalau kau tak nak jawab, aku tembak." Dengan pantas lelaki tu terus berpaling dan berlari masuk dalam hutan. Pakcik Bob terfikir macam nak kejar, tapi buang masa
masa je. Jadi untuk keselamatan, Pakcik Bob arahkan semua ahli pasukan dia berjalan jauh sikit dari laluan sekarang untuk elak mereka diburu. Mereka pun mulakan perjalanan semula. Kali ni nombor 18 tu kena berjalan dekat tengah. Masuk kilometer ke-7, Pakcik Bob dah rasa tak sedap hati. Dia pun arahkan pasukan dia berhenti sekali lagi. Lepas tu dia suluh muka sorang-sorang sambil kira dengan kuat. 1, 2, 3. Dan kali ni muncul lagi orang yang ke-19. Sama macam tadi, orang yang ke-19 ni sebiji macam orang yang sebelumnya. Belum sempat buat apa-apa, tentera nombor 18 terus menjerit, "Tuan, nama panggilan saya Jengki, Tuan." Semua orang serentak halakan senjata ke arah nombor 19 tadi. Dan macam tadi juga, orang tu berpaling dan terus berlari dengan laju masuk dalam hutan yang gelap gelita tu. Nak tak nak, Pakcik Bob dan ahli pasukan dia terpaksa berkumpul dan berbincang sama ada nak kejar balik lelaki misteri tu atau teruskan perjalanan. Mereka kena sampai tepat pada waktunya dekat pekan tu. Pakcik Bob syak mungkin musuh yang hantar perisik untuk siasat mereka. Maaf tuan, tapi cuba tuan fikir logik. Macam mana musuh boleh hantar perisik yang betul-betul seiras macam kita tuan? Dua orang yang berlainan tapi mirip macam kita. Mustahil tu tuan. Habis tu kau rasa tadi tu apa? Mereka semua terdiam dan saling berpandangan. Dari gelagat mereka, Pakcik Bob faham apa yang berlaku pada mereka sekarang ni bukanlah gangguan manusia. Akhirnya setelah berbincang, mereka buat keputusan untuk tak pedulikan gangguan tu dan teruskan perjalanan. Kali ni memang pecah formasi. Sepatutnya kena jalan berserakan, tapi Pakcik Bob arahkan semua orang bergerak dalam barisan. Tu pun ada yang berebut-rebut tak nak jalan paling belakang sekali. Akhirnya orang kanan Pakcik Bob yang sukarela nak jalan paling belakang sekali. Perjalanan mereka diteruskan dengan lancar. Cuma sekali-sekala Pakcik Bob terdengar macam ada bunyi tapak kaki dekat tepi mereka. Kadang-kadang dekat kiri, kadang-kadang dekat kanan. Kadang-kadang bunyi tu macam jauh, kadang macam dekat sangat pula. Ada sekali tu macam ada orang tengah berjalan dekat depan mereka. Pakcik Bob yakin pasukan dia pun dengar juga, tapi masing-masing buat tak dengar je. Lain pula dengan orang kanan Pakcik Bob yang jalan paling belakang sekali. Kadang-kadang dia ternampak ada terlebih seorang dalam barisan tu, sebab ada dua orang yang pergerakan dan ketinggian dia sama je. Kalau yang depan tu toleh ke tepi, yang belakang pun ikut toleh ke tepi juga. Lepas tu sekelip mata je orang tu hilang. Kadang-kadang dia dengar bunyi tapak kaki dekat belakang dia, tapi dia buat tak tahu je lah. Akhirnya mereka sampailah ke lokasi yang ditetapkan. Tak sedar dah jam dah pukul 5 pagi. Yang peliknya, bulan masih mengambang lagi dekat langit. Tapi bila Pakcik Bob pandang je ke arah bulan tu, tiba-tiba bulan tu melayang terbang ke arah lain. Keadaan terus jadi bertambah gelap sebab dah tak ada sumber cahaya. Semua orang dalam pasukan Pakcik Bob terpinga-pinga. Habis selama ni yang mereka nampak tu bukan bulan ke? Tahun 2009, Tom bersara jadi tentera. Tapi disebabkan dia minat lagi nak berkhidmat, Tom pun sambung kerja sebagai kontraktor keselamatan dekat Iraq. Kerja baru ni Tom kena pergi merata-rata negara. Penghujung bulan Ogos 2009, Tom ditempatkan di Mosul, kemudian ke Balad pula. Tapi sebelum tu Tom ke Baghdad dulu. Dia tumpang truk tentera USA. Dalam truk tu ada beberapa orang tentera yang asyik terbatuk-batuk macam tak sihat. Seminggu kemudian Tom pula yang tak sihat. Bila dia jumpa doktor dekat pengkalan tentera tu, doktor sahkan Tom hidap seselma babi, swine flu. Mungkin berjangkit dengan tentera hari tu. Jadi Tom kena kuarantin selama 7 hari dekat sebuah kamp yang letaknya 5 batu dari pengkalan ni. Nama kamp tu ialah Camp Liberty. Pertama kali Tom jejakkan kaki ke Camp Liberty ni, dia dah rasa seram sebab dekat kamp ni juga tempat tentera kumpulkan peralatan perang, termasuklah kenderaan yang dah hancur kena bom. Dikelilingi dengan pagar dinding konkrit tinggi. Kamp ni besar juga. Susunan bareknya macam rumah teres. Boleh memandu dekat tengah-tengah barek tu. Barek tempat Tom kena kuarantin ni paling hujung sekali, berkembar dengan barek lain dan berkongsi bilik air. Hari pertama Tom masuk dalam barek tempat dia kena kuarantin tu, berdebu sana sini. Memanglah Iraq ni padang pasir, tapi Tom rasa debu tu sebab dah lama tak ada orang duduk dekat situ. Dalam barek tu ada katil, tilam, meja, ada penghawa dingin dan siap ada bilik almari tempat simpan baju tu. Tom perasan dekat dinding tu ada orang letak
kalender, tapi kalender tu Julai 2007. Jadi Tom rasa lepas 2 tahun barek tu kosong, dialah orang pertama yang masuk ke barek tu. Tom datang dengan kawan dia bernama Dek. Dek cakap nanti dia datang sini balik bawa poncho, buat alas tidur, makanan dan laptop untuk Tom hilangkan bosan kuarantin 7 hari nanti. Masa tu dah tengah hari. Lepas Dek pergi, Tom pun baring atas katil sebab dia rasa pening-pening. Akhirnya dia tertidur. Walaupun Tom tengah tidur, dia dapat dengar macam ada 2 orang tengah berbisik dekat luar pintu barek. Mereka cakap dalam bahasa campur, Parsi dan English. Tom tak dapat nak tangkap apa yang mereka berdua bualkan sebab kepala dia tengah pening sangat. Lewat petang tu, Dad datang bawa barang-barang yang dia janji nak bawa tadi, dan dia bawa sekali lah sebilah pisau tento milik Tom. Lepas Dad pergi, Tom sambung tidur semula beralaskan pancur tadi. Lewat malam tu, Tom terjaga. Disebabkan penat sangat, Tom tak buka lampu barek, jadi memang gelap lah malam tu. Dalam kegelapan tu, Tom terdengar suara 2 orang tengah berbisik-bisik dalam bilik dia tu. Kau pergilah tanya dia. Tak nak lah, kau lah yang tanya. Terbuntang terus mata Tom. Siapa pula dalam barek aku ni? Tom yakin dia dah kunci pintu barek lepas Dek balik tadi. Tak lama kemudian, katil Tom ditendang sampai bergegar. Kali ni Tom terus bangun. Mata dia melilau cari kelibat orang, tapi tak ada. Kemudian Tom ke bilik simpan baju. Tak ada sesiapa juga dekat situ. Tom buka lampu dalam bilik almari tu. Lepas tu pintunya dia tutup sikit je, saja nak bagi cahaya masuk. Tom masih tak sihat lagi, jadi dia sambung baring semula. Kali ni Tom berselubung bawah ponco. Suasana kembali senyap. Tom pun tertidur semula. Sejam kemudian, Tom dikejutkan dengan suara yang sama tadi. Cuma kali ni bukan bisikan lagi. Seorang lelaki dengan tegas berkata, "Biarlah aku yang tanya dia." Tom terus terkaku bawah ponco tu dan dapat rasakan dekat hujung katil dia, dekat bahagian kaki, ada orang duduk dekat situ. Tom pun apa lagi, terus bangun, duduk, dan dia dapat rasakan orang yang duduk dekat hujung katil tu macam terlompat sebab terperanjat. Tapi Tom tak nampak orang lain dalam bilik tu. Barek tu asalnya bau penghawa dingin dan debu. Sekarang bau macam benda terbakar pula. Tom ingat mungkin penghawa dingin tu rosak, jadi dia pun cubalah periksa penghawa dingin tu. Masa itulah Tom terdengar ada suara dekat belakang dia berkata, "Tanyalah dia." Tapi Tom cuba gagahkan diri dan berlakon macam dia tengah berhadapan dengan tentera pangkat bawah. "Baris, sedia." Macam orang gila Tom bercakap sorang-sorang dalam barek tu. "Squad, rehatkan diri." Kemudian Tom cakap nanti dia akan datang cek balik. Lepas tu Tom terus keluar, duduk dekat tangga barek dengan pintunya dibiarkan terbuka. Tom tengok jam, baru pukul 4 pagi. Tepat pukul 6 pagi, Dek sampai bawa sarapan dan pelik tengok Tom duduk dekat luar tu. Tom cakap dekat Dek dia nak balik dah, tak nak duduk sini lagi. Tapi Dek cakap tak boleh, ada 6 hari lagi Tom kena kuarantin dekat sini. Lepas tu Dek pun balik. Dek datang semula bawa makanan tengah hari dan makan malam. Tapi dia jumpa Tom dekat tepi pagar konkrit tu. Malam tu kejadian yang sama jadi, tapi kali ni Tom buat tak tahu je. Dah 2 malam Tom dekat sini, jadi 2 malam jugalah dia kena ganggu dengan suara tu. Hari ketiga, masa Tom tengah lepak-lepak dekat luar barek, ada sebuah jeep tentera datang dan berhenti dekat barek sebelah Tom. Kemudian ada 4 orang askar angkat seorang askar berpangkat private yang macam tengah tidur. Lepas tu mereka campak je private tu ke barek sebelah. Kemudian askar-askar tu tinggalkan sekotak makanan tentera dan 1 pack 12 botol air mineral untuk private tu. Sebelum askar-askar tu pergi, Tom terdengar mereka gelak-gelak. Rasakan kau. Tom rasa mungkin mereka tengah ragging private tu. Tom lepak dekat luar tu sampai pukul 9 malam. Lepas tu dia bersiap-siap nak masuk tidur. Dia dah macam lali dengan gangguan tu. Tapi yang peliknya malam tu tak ada pula dia kena kacau. Esoknya dalam pukul 5 pagi, Tom dah siap-siap tunggu Dad bawa sarapan dekat luar. Tiba-tiba askar private dekat barek sebelah tu berlari keluar dari barek dia dengan muka pucat lesi dan ketakutan, datang dekat Tom. Dia duduk sambil pandang kiri dan kanan dengan nafasnya kencang. Tom tegur dia, "Kau okey ke tak?" sambil bagi dia sebatang rokok. Tangan dia punyalah menggeletar sampai nak hidupkan mancis pun tak boleh. Tom senyum je dan dapat rasakan ni mesti dia kena kacau dengan suara tu malam tadi. Private tu macam teragak-agak nak tanya Tom, "Encik selama dekat sini mesti kau dengar suara malam tadi kan?" Bila Tom cakap macam tu, barulah private tu macam tenang sikit. Private tu senyap je. Lepas tu dia cakap dia nak balik, tak nak tidur sini lagi. Tom cuba pujuk private tu dan cakap dia ada lagi 4 hari dekat sini. Apa-apa hal dia ada dekat sebelah. Tapi private tu berdegil nak balik juga. Tom tahu kalau private tu balik, confirm dia kena ragging dengan askar-askar tu.
Petang tu ada jeep datang bawa private tu pergi mana tah. Tinggallah Tom seorang dekat situ. Dek tunaikan janji dia nak bawa makanan 3 kali sehari. Tapi setiap kali Dek datang, dia heran tengok Tom lepak dekat luar barek je dengan pintu terbuka. Dek tanya jugalah kenapa, tapi Tom janji dekat dia nanti lepas habis kuarantin baru diceritakan kenapa. Akhirnya kuarantin pun tamat. Dek datang ambil Tom dan macam tak sabar nak tahu pengalaman Tom dekat barek tu. Sebelum balik tu, Tom kena pergi pulangkan kunci barek dekat pejabat dulu. Masuk-masuk je mereka disambut oleh seorang tentera berkulit hitam berbadan tinggi dan kekar, tengah mengamuk dekat orang bawahan dia. Nampak macam mood dia tak elok. Lepas orang bawahan tu pergi, Tom pun perkenalkan diri sebagai pesakit kuarantin. Dia tanya Tom, ada apa masalah tak dekat barek tu? Tom pun cakap lah, Chief, buang je lah kunci barek ni dan barek sebelah tu. Jangan benarkan sesiapa duduk dalam dua-dua barek tu lagi. Chief tu tak puas hati dan tanya Tom kenapa dengan barek tu. Kalau saya cerita, mesti Chief tak percaya. Tapi Chief pergilah tidur sendiri dalam barek tu semalam 2, rasa sendiri. Chief tu terus rampas kunci barek dari tangan Tom. Dek hairan bercampur pelik tengok Tom nak cerit gaduh dengan Chief tu pula. Sejam kemudian, masa tengah makan pizza, Tom ceritakan dari A sampai Z apa yang dia alami pada Dek. Sebenarnya Tom kira adalah dalam 7 hingga ke 10 entiti berlainan yang munculkan diri sepanjang dia tidur dekat situ. Tapi entiti-entiti tu tak berbahaya pun. Mereka macam keliru. Entiti-entiti tu tak ikut Tom keluar masuk tandas. Tapi Tom perasan kalau barek lain ada orang, entiti-entiti tu akan pergi ke situ pula. Selalunya entiti-entiti tu akan muncul lewat petang sampai ke pagi. Tapi sebelum matahari terbit, entiti tu akan hilang. Ada sekali tu Tom saja ajak bersembang dan cakap dekat entiti tu mereka kena tinggalkan dunia ni sebab dunia ni bukan dunia mereka lagi. Tom rasa entiti-entiti tu adalah roh-roh tentera yang meninggal dunia sebab kenderaan mereka dibom dengan IED. Mungkin entiti-entiti tu tak tahu pun yang mereka ni dah mati. Tapi Dek kata Tom menipu je. Mungkin sebab sakit sangat sampai terbayangkan benda yang bukan-bukan. Tom pun tak boleh nak buat apa kalau Dek tak percaya kan. Dekat kamp tentera ni ada satu tempat yang dinamakan Post Exchange atau dipanggil PX. PX ni ada macam kedai-kedai jugalah kalau nak beli apa-apa. Dekat Camp Liberty ni pun ada juga PX ni. Seminggu lepas kejadian tu, Tom saja jalan-jalan dekat PX tu nak cari cendera mata. Tiba-tiba bahu dia ditepuk dari belakang. Rupa-rupanya Chief yang bengis itu hari. Chief tu cakap dia dah ikut nasihat Tom dan buang dah kunci barek tu. Kata Chief, hari tu dia masih tak puas hati dengan Tom. Jadi petang tu dah nak masuk senja, dia pun pergilah ke barek tu sebab dia ingat Tom dah sepahkan atau rosakkan barek tu. Masa itulah Chief tu dengar suara dan suara tu nak bercakap dengan dia. Kelang kabut si Chief tu keluar dari barek. Tak lama lepas berundurnya USA dari Iraq, kamp tu dikembalikan kepada kerajaan Iraq. Robert, seorang tentera masa penaklukan Iraq pada tahun 2003. Skuad Robert ni ditempatkan di utara Baghdad yang ada lapangan terbang. Mereka namakan sebagai K2. K2 ni macam pengkalan mereka lah. Tapi kebanyakan unit dalam batalion Robert ni masih ada dekat Tikrit, kampung Saddam Hussein. Dekat K2 ni ada kawasan perumahan yang dah ditinggalkan, betul-betul dekat hujung landasan kapal terbang tu. Sebelum ni kawasan perumahan tu adalah tempat tinggal sementara untuk staf dan tentera udara Iraq. Cuma yang peliknya, walaupun kawasan perumahan tu bersilih ganti bertukar pemilik, tapi tempat tu nampak macam dah lama ditinggalkan sebelum Iraq ditakluki lagi. Masih ada periuk kuali dekat sinki, baju-baju dekat ampaian yang dipenuhi dengan debu. Pernah juga ada orang pecah masuk dan tumpang tidur dekat situ, tapi tak ada pula mereka curi barang. Setengah rumah masih ada katil, tilam dan sofa. Skuad Robert ni ditempatkan dekat hujung landasan tu, dekat kawasan gudang. Tim MP pula dapat tidur dalam rumah. Memang skuad Robert cemburu lah dekat mereka tu, dapat duduk dalam rumah kan. Skuad Robert pula ni terpaksa tidur dalam gudang dan store je. Tim MP tu walaupun rumah buruk tapi dah berada di medan perang. Memang mewah sangatlah dapat duduk dalam rumah
terbiar pun. Tapi tim MP tu cuma dapat bertahan seminggu je dalam rumah tu. Lepas tu mereka pindah keluar. Skuad Robert hairan jugalah. Robert sempat tanya pada seorang MP tu, kenapa mereka keluar. Katanya malam-malam mereka dengar bunyi tapak kaki berlari-lari. Pintu buka tutup dihempas dengan kuat sampai nak tercabut pintu tu. Nak tidur pun tak tenang. Tapi Robert ada terdengar cerita juga dari beberapa MP lain. Mereka ternampak budak-budak dalam rumah yang mereka duduk tu. Kalau jadi tentera USA ni, memang kena gelak lah kalau masih ada askar yang percaya dengan benda-benda paranormal ni. Bagi orang USA khususnya, tak ada benda yang tiada penjelasan saintifik. Kalau pegawai dah bagi arahan, kena ikut. Tak ada tapi-tapi. Sebab tu skuad Robert rasa pelik. Kenapa pegawai atasan masih benarkan tim MP tu pindah keluar? Sebab alasan kena kacau hantu. Bila tim MP tu dah pindah, maksudnya skuad Robert yang tidur dalam gudang ni terpaksa berkawal sampai kawasan rumah tu. Tak pasal-pasal mereka pula yang kena berjaga malam. Dah lah kena tukar shift sejam sekali. Tapi peralatan mereka pun bukan calang-calang. Mereka semua dilengkapi dengan teropong khas untuk penglihatan waktu malam dan alat khas untuk kesan haba. Setiap malam mereka akan berkawal dan imbas satu gurun tu, termasuk kawasan perumahan yang tim MP duduk sebelum tu. Malam-malam masa berkawal, mereka dengar suara kanak-kanak ketawa dan bermain sepanjang malam. Bunyi dari kawasan perumahan yang dah kosong tu. Tapi bila imbas pakai teropong pengasan haba, tempat tu kosong je. Dekat tengah kawasan perumahan tu ada taman permainan kanak-kanak, tapi banyak permainan dekat situ dah rosak. Tempat tu lah yang paling bising sekali. Bila imbas, tak ada orang pun. Bukan setakat bunyi-bunyi je, kadang-kadang mereka dilempar dengan batu-batu kecil. Tapi tak adalah sampai cedera. Masa mula-mula skuad Robert ni berkawal, memang agak kecoh sikit lah. Tapi lama kelamaan, mereka dah jadi lali dan buat tak tahu je dengan gangguan-gangguan tu. Tapi Robert dapat rasa semua orang jadi berat hati bila sampai giliran mereka kena berkawal, termasuklah diri dia sendiri. Siapa yang tahan kalau hari-hari kena kacau? Tapi mereka terpaksa berkawal juga. Hinggalah pada tahun 2004, mereka dapat pegawai atasan yang baru. Pegawai atasan ni pula jenis seorang yang skeptikal. Dia tak percaya benda-benda tahyul ni. Kalau pegawai sebelum ni, walaupun dia tak mengaku, tapi dari tindakan dan arahannya, mereka boleh faham yang dia percaya kawasan perumahan tu memang berhantu. Datang pegawai baru ni, memang dia mengamuk lah bila orang cakap tempat tu berhantu. Hantu tak wujud dalam dunia ni. Tu semua manusia je. Lepas tu dia keluarkan arahan baru. Mereka kena luaskan kawalan sampai dalam kawasan perumahan tu. Alasannya, ada beberapa kali mereka ditembak dari kawasan tu, tapi tak ada yang cedera atau mati. Cuma bunyi tembakan dan ada kesan tembakan je lah. Tembakan tu bukan dari machine gun, tapi dari senapang sniper. Memang skuad Robert ni agak bengang dan tertekan jugalah dengan arahan baru tu. Dah lah siang-siang kena cari bahan letupan yang disorok, malam pula nak kena buat serangan hendap dekat lokasi pengikut Saddam Hussein. Berkawal je dah 18 hingga 36 jam. Ni pula dah balik pengkalan, nak kena pergi berkawal lagi sampai dekat kawasan perumahan tu. Tapi dah arahan pegawai, mereka pun ikut je lah. Malam tu, skuad Robert dapat giliran untuk berkawal dekat kawasan perumahan tu. Masuk-masuk je dalam kawasan perumahan tu, boleh rasa tempat tu gelapnya luar biasa sikit. Dekat situ ada tinggalan sejarah sebuah kubu British dari zaman penjajah dulu, bentuk macam menara. Tempat tu memang kosong. Dari jalan sampai ke rumah, tak ada orang lain dekat situ melainkan mereka. Kalau sebelum ni, mereka terdengar sayup-sayup je suara kanak-kanak main dari gudang tempat mereka tidur tu. Ni dah masuk dalam taman permainan tu, memang lagi jelas dah suara hiruk pikuk budak-budak tu bermain. Meremang bulu roma Robert masa tu. Mereka berkawan dalam formasi wedge berbentuk anak panah. Tiba-tiba ada seorang askar ni menjerit, "Woi!" Terkejutlah mereka semua. Yang lagi terkejut bila dia halakan muncung senapangnya ke tengah formasi mereka. Tangannya menggeletar, lepas tu dia campak senapang dan terus lari tinggalkan mereka semua. Rupanya dalam skuad mereka tu ada lembaga hitam yang berbentuk macam manusia. Matanya merah menyala, tinggi dengan tangan yang sangat panjang, kaki dan badan kurus. Lembaga tu memaling-malingkan mukanya ke kiri dan ke kanan bila dia sedar yang askar-askar ni semua boleh nampak dia. Lepas tu lembaga hitam tu terus membongkok dan lompat tinggi atas pagar dawai. Bergegar-gegar dawai tu.
Askar-askar yang lain semua terkaku dan ketakutan. Lepas beberapa saat, lembaga hitam tu berbalas renungan dengan skuad robot ni. Dia terus lompat dan hilangkan diri di sebalik kegelapan malam. Mereka semua macam tersedar dari lamunan. Kemudian mereka cari askar yang hilang tu dan jumpa dia tengah menyorok dekat salah sebuah rumah kosong sambil peluk lutut dan menangis ketakutan. Ketua skuad robot ni terus mengamuk habis, walaupun tadi dia pun terkaku juga sampai lupa nak keluarkan arahan. Balik pengkalan je, teruk askar tu kena marah dan kena denda. Sejak hari tu, kalau tiba giliran skuad robot untuk berkawal, mereka cuma tunggu dan berkawal dekat bahagian depan kawasan perumahan tu je. Ketua skuad pun tak berani dah nak bawa mereka ni masuk ke dalam lagi. Masa muda-muda dulu, Jack pernah bekerja sebagai mekanik kenderaan untuk tentera simpanan. Pada satu malam, mereka diarahkan untuk bawa trak tentera dari Baltimore ke Fort AP Hill, Virginia. Mereka pilih jalan lama yang tak ramai orang lalu. Mula-mula konvoi mereka berjalan dengan lancar, sehinggalah Jack perasan yang konvoi ni makin lama makin perlahan. Akhirnya mereka berhenti sekejap dekat tepi jalan. Rupa-rupanya trak yang paling depan tu ada kerosakan teknikal sedikit. Menurut pemandu trak 5 tan tu, trak dia tak boleh nak pecut langsung. Jadi Jack selaku mekanik pun cuba pandu trak tu, dan memang betul, walaupun sekuat mana pun Jack pijak pedal minyak, trak tu tak boleh jalan. Paling laju 5 batu sejam. Nak tak nak, trak tu terpaksa dikeluarkan dari konvoi dan trak-trak yang lain terpaksa pergi dulu. Tinggallah Jack memandu trak 5 tan tu perlahan-lahan, ditemani oleh sarjan yang bawa kereta lain masa tu. Dalam setengah jam memandu, mereka terjumpa satu stesen minyak lama, dan kebetulan juga dekat situ ada tempat letak kereta khas untuk kenderaan panjang dan besar. Jack dengan sarjan berbincang dan mereka bersetuju nak parking trak dekat situ. Sementara tu, sarjan kena patah balik ke pangkalan untuk bawa trak lain dan pindahkan barang-barang dalam trak rosak tu. Tapi Jack terpaksa tunggu trak dekat situ sebab dalam trak tu banyak harta kerajaan. Masa tu dah nak masuk senja. Jack duduk je lah dalam trak tu tunggu sarjan datang. Lama kelamaan, hari makin gelap. Stesen minyak yang Jack ingatkan dah tak ada orang tu mula pasang lampu-lampunya. Rupa-rupanya dekat tepi stesen minyak tu ada kedai makan kecil juga. Tu pun Jack perasan bila papan tandanya memancarkan cahaya lampu neon. Perut dah mula berkeroncong. Jadi Jack pun apa lagi, kunci trak dan berjalan menuju ke stesen minyak tu. Jack sengaja pilih meja makan yang paling dekat dengan tingkap supaya senang dia perhatikan trak. Walaupun Jack tahu jalan ni memang jarang sangat orang lalu, tapi tetap kena ambil langkah berjaga-jaga. Seorang pelayan wanita datang. Jack minta menu, tapi pelayan wanita tu cakap kedai ni tak ada menu, tapi dekat dapur tu ada ayam goreng dan kentang putar katanya. Jack pun dah tak ada pilihan lain, jadi dia pun order je lah yang tu. Mungkin sebab kedai ni tak ramai orang datang, jadi tuan punya kedai ni rasa tak berbaloi nak sediakan macam-macam, sebab tu tak ada menu. Sampai je pesanan, Jack pun terus makan sebab dah kebulur sangat. Itulah hidangan ayam goreng dan kentang putar paling sedap yang pernah Jack rasa seumur hidup dia. Sampai licin pinggan tu. Tak tahulah sebab memang dia kebulur ke apa ke, tapi Jack memang puas hati. Lepas makan, Jack tinggalkan 20, bakinya sebagai tip kepada pelayan tu. Mungkin sebab dah kenyang sangat, naik je trak, Jack terus tidur. Masa Jack tengah sedap tidur tu, tiba-tiba tingkap trak diketuk. Rupa-rupanya sarjan dah sampai. Lambat juga dia datang masa tu. Dalam pukul 2-3 pagi juga. Sarjan bawa sekumpulan kru dan trak 5 tan baru. Lepas tu mereka pindahkan harta-harta kerajaan dalam trak rosak tu ke trak baru. Salah seorang kru tu nampak Jack ni macam bertenaga. Dia pun tanyalah, "Larat pula kau angkat barang-barang ni? Kau mesti lapar kan, tak makan malam lagi?" Taklah, aku baru makan tadi dekat kedai makan tepi stesen minyak tu. Tapi stesen minyak tu nampak macam stesen minyak tinggal je. Yelah, sekarang dah pukul berapa? Mestilah stesen minyak tu dah tutup. Malam tu Jack pun balik ke penggalan dengan kru tu. Esok paginya, Jack dan pasukan mekanik lain datang semula ke stesen minyak tu nak baiki trak rosak semalam. Bila sampai je dekat stesen minyak tu, Jack terperanjat sebab stesen minyak tu bukan setakat tak buka, tapi dah rosak sana sini dengan tingkap-tingkapnya siap dipaku dengan kayu. Papan tanda yang Jack nampak semalam pun lampu neonnya dah pecah-pecah. Catnya makin pudar
dan dipenuhi debu pasir. Tapi semalam Jack tengok stesen minyak tu walaupun nampak lama tapi tak adalah buruk macam ni. Dari celah-celah kayu dekat tingkap tu, Jack intai dalam kedai makan yang dia pergi malam tadi dan ternampak sekeping duit $20 yang ditinggalkan malam tadi. Elok je terletak atas meja makan dia semalam. Sejak hari tu kalau ada konvoi nak lalu jalan tu, memang Jack tak nak ikut dah. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.